Assalamualaikum semua. Pada hari ini, sebelumnya saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Suhada. So, pada hari ini saya akan membuat sharing session sedikit tentang self-love. Okay. Seterusnya, apakah itu self-love? Okay. Cinta. Cinta tu apa? Kita tahu self-love tu ialah cinta diri sendiri. Tapi, adakah kita tahu apa maksud cinta yang sebenar? Okay. Cinta tu ialah kecenderungan yang membawa kepada perasaan yang menyenangkan menurut kimia as-sa'adah nukilan Al-Ghazali. Okay? Cinta ini adalah bagaimana kecenderungan perasaan kita terhadap sesuatu, dan perasaan tu perasaan yang menyenangkan, bukan memberi perasaan yang tidak tenang. Malahan perasaan cinta inilah perasaan yang tenang. Okay. Bagaimana definisi cinta menurut Kamus Dewasa Pula ialah cinta ini ialah menaruh perasaan kasih sayang, cinta atau mengasihi. Okay. Kita lihat pula kandungan yang akan saya sampaikan. Okay, ada 3. Yang pertama ialah kenapa kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Yang kedua, bagaimana teknik untuk mencintai diri sendiri. Dan yang ketiga ialah kepentingan self-love itu sendiri. Okay. Kita lihat dulu, kenapa kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Okay, yang pertama, kadang-kadang sebagai seorang individu, tak kisahlah individu atau masyarakat, kita memang sebenarnya lupa cara untuk mencintai diri sendiri. Kita cuma ingat untuk sayang orang lain, tapi kita lupa sebelum kita nak sayang orang lain tu, kita kena sayang diri sendiri kita dulu. Okay, kenapa kita lupa untuk sayang diri sendiri? Yang pertama, sebab kita risau dengan pandangan orang lain. Kadang-kadang apabila kita bagi pandangan dekat orang lain tak terima pandangan yang kita berikan. Oleh sebab tu kita rasa macam pandangan yang kita bagi ni tak penting, pandangan yang salah, pandangan yang tak tepat. Oleh sebab tu kita selalu rasa risau jika pandangan yang kita bagi kat orang tu orang tak terima, dan orang selalu judge kita punya pandangan tu pandangan yang salah. Sedangkan kita pun tak pasti sama ada pandangan yang orang lain berikan tu betul ataupun tak. Tapi kita selalu rasa pandangan yang kita bagi pula yang salah. Okay. Yang kedua, kenapa kita lupa macam mana cara nak sayang diri sendiri, cinta diri sendiri ialah kita sentiasa membandingkan diri kita ni dengan orang lain. Okay, contoh, kita lihat orang yang berjaya, orang yang ada rumah yang besar, ada pekerjaan yang baik, orang yang dah capai cita-cita dia, tapi kita tak dapat lagi tu semua. So, bila kita rasa rendah diri, kita tak dapat capai macam mana orang lain capai, kita akan sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Sedangkan kita tahu bahawa setiap orang tu ada kelebihan dan kelemahan dalam diri masing-masing. Okay? So, apabila kita kerap membandingkan diri dengan orang lain, kita akan rasa macam kita ni tak berguna. So, sebab itu bila kita rasa kita ni tak berguna, kita akan lupa untuk sayang diri sendiri, dan kita akan lupa. Kita akan lebih kurang untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan orang lain sebenarnya melihat diri kita ni pun ada kelebihan dan bukan saja kekurangan yang kita sendiri tak nampak. Okay? Dan yang ketiga, kita selalu melupakan kelebihan diri kita berbanding orang lain. Maksudnya macam saya cakap tadi, kita sentiasa melihat kelebihan orang, kemampuan orang. Sedangkan kemampuan diri kita, kita tak nampak. Sedangkan sebenarnya setiap orang tu memang ada kelebihan, keistimewaan tersendiri. Memang setiap orang ada kelebihan dan kekurangan, tapi sebenarnya kekurangan kita itu telah ditutup dengan kelebihan yang kita ada. Kelebihan yang kadang-kadang kita tak nampak sebab kita lupa untuk sayang diri kita sendiri sampai kita tak nampak kelebihan yang kita ada sebenarnya. Okay? Seterusnya, yang kedua saya akan sampaikan teknik untuk mencintai diri sendiri, self-love lah. Okay, macam mana tekniknya? Okay, yang pertama, kenali diri sendiri. Okay, betul. Saya yakin dan saya percaya tak semua orang dan kebanyakan orang tak kenal pun diri dia sendiri. So, macam mana kita nak sayang diri kita sendiri kalau kita tak kenal diri kita sendiri, betul tak? So, yang saya nampak, kebanyakan orang, katakanlah kalau dia sayang orang, macam mana dia boleh sayang orang kalau dia tak kenal diri orang tu dulu?
So, sama juga macam diri sendiri. Betul tak? So, kita kena sayang, kita kena kenal diri kita sendiri, baru kita boleh ciptakan definisi sayang tu bagaimana. Melalui definisi sayang tu, apabila kita kenal diri sendiri, kita tahu kelebihan kita kat mana, kita tahu kelemahan kita kat mana, kita tahu kemampuan kita, bagaimana cara kita atasi masalah, bagaimana cara kita hadap ujian yang mendatang. So, bila kita tahu diri kita macam mana, kita akan dapat selesaikan masalah yang datang, ujian yang datang. So, bila kita dapat selesaikan semua tu, kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Okay? Yang kedua ialah terima diri. Macam mana cara nak terima diri? Sama. Kelebihan, kekurangan tu semua adalah bagaimana cara kita nak tahu kelemahan dan kekurangan tu apabila kita terima diri sendiri. Kita tahu kelemahan kita, kita tahu kelebihan diri kita tu kat mana. Okay, sebelum kita nak terima orang lain pun sama, kita kena terima diri kita, dan kita tahu orang lain pun ada kelebihan dan kekurangan. So macam mana kita nak terima orang tu sedangkan kita tahu orang tu pun ada kelebihan dan kekurangan, macam tu juga kita buat kat diri kita yang akan menyebabkan kita ni sayang kat diri kita sebenarnya. Okay, yang ketiga ialah sentiasa memaafkan diri sendiri. Okey, kadang-kadang orang ni lupa nak maafkan diri sendiri sebab dia rasa diri dia selalu buat salah. Sedangkan kita sepatutnya sebelum kita nak memaafkan orang lain, kita kena tengok keadaan diri kita sendiri. Kadang-kadang orang tak move on sebab apa? Sebab dia tak memaafkan diri sendiri. Dia letak kesalahan 100% kat dalam diri dia. Sampaikan dia tak boleh terima diri dia yang sekarang. Sedangkan sebenarnya kalau kita maafkan diri kita sendiri, kita akan percaya bahawa kesalahan yang kita buat tu adalah bukan maksudnya kita boleh lupakan, tapi mengajar kita untuk lebih berwaspada kepada ujian yang akan datang. Maksudnya bila kita maafkan diri sendiri, kita memang tak boleh lupa, tapi bila kita memaafkan diri kita sendiri, kita akan dapat jadikan diri kita ni kepada versi yang lebih baik. Maksudnya macam itulah. So, bila kita memaafkan diri kita sendiri, kita akan percaya bahawa kita memang akan sentiasa buat salah berulang kali. Tapi bila kita sentiasa memaafkan diri sendiri, benda tu tak akan jadi apa-apa masalah pada diri kita. Sama juga macam orang, kalau orang buat salah kat kita, bila kita tak maafkan, hidup kita tenang tak? Mesti kita rasa macam tak tenang dan kita rasa macam, oh, aku kena cut orang tu, macam tu. So, bila kita maafkan dia, kita tak rasa pun kita perlu buang dia ataupun macam diri kita. Kalau kita maafkan diri kita, kita akan rasa hidup kita tenang. Kalau kita tak maafkan, kita rasa diri kita tak berguna. Macam tu. Okay? Dan yang keempat, sentiasa bersikap positif. Okay? Semua orang memang, yang saya lihat, yang saya nampak memang tak semua orang boleh mempunyai sikap positif dalam diri. Kebanyakan dia orang akan merasa diri dia orang ni negatif bila dia orang dah banyak buat salah dekat diri sendiri. Contohnya, okey, satu hari tu kita ada berjanji dengan kawan nak jumpa kan, pukul 10 pagi lah, contoh nak pergi jumpa pukul 10 pagi. Tapi nak buat macam mana, kita terbangun lewat pada hari tu, terbangun lambat. So kita tak dapat lah nak jumpa kawan kita tepat pukul 10 pagi tu, kita tak dapat. Mungkin katakanlah pukul 9 baru bangun, lepas tu sampai jumpa kawan tu pukul 11 baru kita sampai. So kawan pun akan tarik muka, mungkin marah ke apa. Tapi kalau kita maafkan, kalau kawan tu, kalau kita minta maaf dan kawan tu maafkan, so benda ni akan terlerai. So kawan kita pun maafkan, kita pun positif. Oh, lepas ni aku tak boleh buat lagi. Macam tu. Kita akan jadikan apa yang berlaku tu sebagai pengajaran. So, apa yang berlaku tadi, mungkin perkara yang berlaku tu adalah perkara yang negatif. Tapi apabila kita dah buat salah, kita akan lebih berusaha untuk jadi yang lebih baik. Okay? Mungkin lepas tu kita akan jadi orang yang lebih menghargai masa, menepati masa, macam tu. Dan yang kelima, kita kena sentiasa percaya pada setiap keputusan yang diambil. Okay, contoh macam mana cara kita nak percaya pada setiap keputusan diambil. Contoh kalau kita nak berjaya, kita semua akan ada lalui proses-proses macam mana nak berjaya. Contoh, katakanlah kalau kita nak dapat result yang baik dalam satu semester, okay? Yang pertama, caranya kita kena buat apa? Mestilah kita kena attend kelas. Masuk kelas, belajar sungguh-sungguh, buat assignment yang lecturer bagi. Maksudnya proses-proses tu kita kena jalani dulu.
Lepas kita dah usaha macam-macam, kita doa, kita tawakal, InsyaAllah kita akan dapat hasil yang baik. Okay. So, bila kita percaya setiap keputusan yang kita ambil tu, kita akan dapat apa yang kita nak. Okay. So, maksudnya setiap apa yang berlaku tu memang akan kita jalani proses. Kita takkan boleh jam terus kita dapat apa yang kita nak. So, sebab itu, apa-apa keputusan yang kita ambil, kita percaya. Tapi, diselit dan dibantu oleh usaha. Bukan kita buat keputusan yang sewenang-wenangnya tanpa berfikir panjang. Okay. Seterusnya, kepentingan self-love. Okay, apa itu kepentingan self-love? Self-love ni sangat penting kerana, okay, yang pertama kita kena berani mengatakan tidak. Okay. Yang pertama ni, saya yakin tak semua orang mampu buat dan tak semua orang boleh buat. Sebab apa saya boleh cakap macam tu? Sebab kebanyakan daripada kita ni susah untuk mengatakan tidak kepada orang. Okay, contohnya, kalau kawan ajak buat sesuatu ataupun okey, contohnya dalam satu situasi di mana pelajar-pelajar kena bagi pendapat dekat kawan-kawan apa semua untuk membincangkan satu tugasan. Tapi kita ni tak berani untuk cakap tak dekat pandangan kawan kita tu. Kenapa? Sebab kita takut kita disisihkan, kita kena palau ataupun kita takut pandangan yang kita bagi tu salah. Sedangkan kita boleh je cakap tak. Contohnya, kita cakap tak tu bukan sebab kita tak terima apa yang pandangan kawan kita. Kita cakap tak tu mungkin sebab kita ada pandangan kita sendiri. Okay, maksudnya sama-sama bagi pendapat, bagi pandangan supaya kita dapat cipta satu keputusan yang betul. Okay, berani mengatakan tidak ni sebenarnya bukan salah satu perkara yang negatif. Tapi sebenarnya berani mengatakan tidak ni boleh meningkatkan tahap keberanian dalam diri kita untuk terus memberi pandangan yang baik ataupun untuk meningkatkan kecintaan kepada diri sendiri. Okay, yang kedua ialah mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain secara terbuka. Okay, yang ni pun sangat penting. Apabila kita sayang diri kita sendiri, kepentingan tu kita akan dapat apabila kita senang nak bergaul dengan orang, senang nak berkomunikasi dengan orang. So maksudnya bila kita ada perasaan sayang kat diri sendiri tu, kita akan lebih yakin untuk bercakap dengan orang. Okay, maksudnya kita berani untuk mengutarakan pendapat. Maksudnya kita boleh mendengar pendapat orang. Maksudnya tak semestinya pendapat kita saja yang betul, tapi malahan kita boleh menerima pendapat orang lain tu secara terbuka. Maksudnya kita tak bersifat tertutup lah. Maksudnya apa setiap pandangan yang orang berikan tu kita boleh terima. Okay? Dan yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Okay, sama juga apabila kita pentingnya self-love ni, kita dapat percaya terhadap diri sendiri yang kita mampu untuk melakukan apa kemampuan yang kita ada tu, kita percaya kita memang ada kemampuan tu sendiri. Okay? Apabila kita percaya terhadap diri kita sendiri ni, kita yakin apa setiap yang kita buat tu akan ada hasilnya. Okay, dan ketiga, mudah untuk memaafkan orang lain. Okay, perkara ni sangat penting sebab macam saya cakap tadi, apabila kita memaafkan diri kita sendiri, kita akan senang untuk memaafkan orang lain apabila orang lain tu ada buat salah kat kita ke ataupun diorang ada sakitkan hati kita ke, kita akan senang untuk menerima dan mengikhlaskan. Okay, supaya takkan berlarutan, berpanjangan untuk perkara-perkara yang kita tidak ingini lah kan. Lagi dengan kawan kan ya, ataupun dengan keluarga, dengan pasangan. Okay. Seterusnya ialah kita bersedia untuk menerima ujian. Okay. Apabila kita sayang kat diri sendiri, kita akan sentiasa bersedia untuk terima apa-apa sahaja ujian yang mendatang kat diri kita. Sebab kita tahu ujian ni memang sentiasa akan datang. Okay. Apabila kita hargai diri kita sendiri, so kita akan percaya setiap proses yang kita lalui, ujian-ujian yang kita lalui tu, kita dapat selesaikan masalah tu dengan waras dan secara matang. Okay? Dan yang terakhir ialah kita akan memiliki kehidupan yang lebih sihat. Okay? Dan ini pun sangat penting sebab kehidupan yang sihat ni tak semua orang boleh dapat. Tapi bila kita sentiasa positif, kita sentiasa sayang kat diri kita sendiri, okay? Kita menghargai diri kita sendiri, kita memang akan dapat kehidupan yang lebih sihat lah. Maksudnya, kita nak ada kat mana-mana tu pun kita boleh adapt. Kita akan rasa tenang, kita boleh bercakap dengan orang, kita boleh berkomunikasi baik dengan orang. Maksudnya, kita boleh lalui hidup liku-liku kehidupan tu dengan baik, dengan normal.
Maksudnya kita takkan rasa macam kehidupan ni terbeban. Okey, maksudnya tak kisahlah sama ada kita ada ujian ataupun halangan ke masalah-masalah datang tu, kita boleh jalani, kita boleh cari cara macam mana cara nak selesaikan masalah. Okey? Okey, itu saja sharing session untuk hari ini. Saya harap semua yang akan ataupun bakal menonton video saya ni akan lebih mencintai diri sendiri. Okay? Sebelum kita nak sayangkan orang lain, sebelum kita nak fikir pasal orang lain, kita perlu sayang, cinta dan sentiasa menghargai diri sendiri. Okay? Sebab apa? Sebab kalau kita tak sayang diri kita, siapa nak sayang diri kita? So, pokok pangkalnya adalah diri sendiri dulu. Okay? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.